Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita bertemu lagi sambungan video saya mengulas Ustaz Engku Ahmad Fazil dalam topik tawasul dan istighasah. Sebelum ini saya telah pun memuat naik sebuah video berjudul Ustaz Engku dan isu pokok. Link di bahagian description. Dalam video tersebut saya telah kemukakan dua video di mana dalam video itu Ustaz Engku berkata sabit dalam hadis-hadis bahawa orang yang telah meninggal dunia mereka berdoa di alam arwah. Okey, dan ini dijadikan dalil, dijadikan hujah oleh Ustaz Engku bahawa sebagaimana kita ini dibolehkan untuk bertawasul dengan orang hidup, yang ini kita minta orang hidup untuk berdoa kepada Allah bagi pihak kita, maka kita juga boleh meminta orang yang telah meninggal dunia, kita bertawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia dengan meminta dia berdoa kepada Allah bagi pihak kita. Kita boleh melakukannya kerana mereka ini boleh berdoa. Telah disebut dalam hadis-hadis bahawa mereka ini berdoa di dalam kubur mereka ataupun di dalam alam arwah mereka, alam barzah mereka, alam kubur mereka. Jadi ini dalil dan sisi penghujahan Ustaz Engku Ahmad Fazil yang akan saya kupas, yang akan saya sentuh dalam video ini. Secara lebih tepat kita akan mengkaji apakah hadis-hadis yang dimasukkan itu, apakah darjat hadisnya, dan apakah hadis itu ia sebenarnya selari dengan penghujahan Ustaz Engku, ataupun sebaliknya ia adalah sesuatu yang tidak membantu, bahkan sebaliknya kontra pula dengan penghujahan Ustaz Engku Ahmad Fazil, ya. Okey, sebelum bermula ada dua perkara yang ingin saya sampaikan. Pertama sekali saya ingin meminta jasa baik para penonton untuk menjaga adab, menjaga akhlak apabila menulis komen dalam ruangan komen, baik untuk video ini mahupun video-video yang lain. Hendaklah kita sebagai penyokong sunnah, sebagai pendukung sunnah, kita bukan saja menyokong sunnah Rasulullah SAW dalam hal akidah, dalam hal ibadah, tetapi kita juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal akhlak. Dan dalam hal akhlak inilah sesuatu yang kita dapat menjadikan sarana dakwah untuk menarik orang ramai kepada sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan sunnah masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kaji sirah Rasulullah SAW, kita akan dapati baginda dizalimi oleh banyak orang, banyak musuh, tetapi beliau, yang ini baginda SAW, tetap menyantuni mereka, bersikap kepada mereka dengan akhlak yang baik. Dan dengan akhlak yang baik itulah akhirnya menjadi daya tarikan untuk mereka yang sebelum ni memusuhi dakwah baginda untuk memeluk Islam. Jadi dalam rangka kita menonton video-video kritikan ilmiah, video-video react ni, kita mesti ada satu tujuan yang lebih tinggi, higher purpose. Kita bukan sekadar nak tengok dalil dengan dalil, hujah-hujah, kritikan ke apakah, tapi kita nak menjadikan ia sebagai sarana untuk menarik masyarakat, menarik orang ramai kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin saja kita juga, moga-moga dengan izin Allah, dapat menarik Ustaz Engku Ahmad Fazil kepada menjadi beliau sebagai salah seorang penyokong dan pendukung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hari ini 21 hari bulan, dan kira-kira 2 hari lepas, yang ini pada Isnin 19 hari bulan, telah dilaksanakan sebuah seminar tentang tawasul dan juga istighasah di Negeri Sembilan. Okey, dan kertas kerja, ada 3 pembentang untuk seminar tersebut, dan kertas-kertas kerja mereka telah pun disediakan ataupun disebarkan secara percuma dalam bentuk PDF. Terima kasih kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group. Saya muat turun daripada laman Facebook mereka. Dan saya telah membaca kertas-kertas kerja itu, dan saya dapati mereka tidak pula berhujah dengan hadis-hadis yang dimaksudkan oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil. Bahkan, ya, 2 kertas kerja kedua dan kertas kerja ketiga, yakni yang kedua oleh Ustaz Dr. Hafiz Sarani dan kertas kerja ketiga oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil, saya siap cetak ataupun print
kerana saya dapati ianya amat ilmiah, amat bagus, amat mendalam. Dan saya ni old timer agaknya, suka baca, sambil tu saya boleh highlight, saya boleh tanda, boleh catat apa-apa ya. Saya siap print lagi, okey. Dan yang menariknya dalam kertas kerja ni ada banyak hadis-hadis Nabi. Setakat yang saya tengok tak ada pula mereka kemukakan hadis yang dikemukakan oleh ataupun yang dijadikan dalil oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil. Apakah mereka terlepas pandang hadis itu ataupun mereka tahu bahawa hadis-hadis itu sebenarnya tidak tepat, tidak kuat untuk jadikan hujah dalam topik tawassul dan istighasah ini. Okey. Jadi tuan-tuan itu dua pesanan saya ataupun dua perkara yang ingin saya sampaikan. Ayuh saya alihkan kamera ini menghadap kepada laptop saya. Sama-sama kita semak hadis-hadis yang dimaksudkan oleh Ustaz Engku direct daripada sumbernya yang asal. Kita kaji darjatnya dan kita kaji maksudnya yang sebenar. Baik, kita mulakan dengan rujukan pertama. Yang ini kitab Musnad Ahmad, edisi tahqiq Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya daripada perisian Maktabah Syamilah. Hadis nombor 12683. Inilah hadis yang dibacakan oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya yang bertarikh 17 September 2022. Okey, link saya ada bagi di bahagian description. Ada sikit-sikit lari tak mengapa sebab Ustaz Engku baca by memory. Sikit-sikit itu tak mengapa. Jadi ayuh kita semak. Ayuh kita semak hadis ini sebagai dalil yang pertama ya, daripada Anas bin Malik. Dia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira zalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Okey, bermaksud ya daripada Anas bin Malik, dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian dipamerkan, dipersembahkan kepada kaum kerabat kalian yang sudah pun meninggal dunia. Maka jika ia baik, mereka bergembira, mereka berbahagia dengannya. Namun jika ia yang sebaliknya, ghaira zalik, maknanya yang tak baiklah, mereka berkata atau mereka berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka yang ini yang masih hidup itu, sehinggalah engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada kami. Okey, inilah hadis yang dibacakan oleh Ustaz Engku. Baik, pertama sekali darjat hadis. Jom kita darjat. Jom kita lihat ya. Nota kaki nombor 2. Okey, nota kaki nombor 2. Berkata Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya yang menyemak Musnad Ahmad ini, sanadnya dhaif kerana berlaku kesamaran ataupun tidak jelas penghubung antara Sufyan dan juga Anas. Apa maksud di sini? Okey, kalau kita rujuk sanad hadis ni, ia bermula dengan Haddasana Abdul Razak. Ini ialah Imam Abdul Razak As-San'ani, pemilik kitab Al-Musannaf dengan kitab tafsir dan sebagainya. Inilah juga imam yang famous, yang kononnya satu bab daripada kitab Musannafnya itu telah hilang, dan bab itulah yang kononnya ada hadis tentang Nur Muhammad ya. Okey, jadi ini Imam Abdul Razak. Kemudian akhbarana Sufyan. Kemudian lihat sini. Okey, daripada seseorang yang mendengar daripada Anas bin Malik. Seseorang ni siapa? Tak diketahui siapa, maka hadis ini jatuh ke darjat yang dhaif. Sebenarnya tak perlu ahli hadis siapa-siapa pun sekali pandang kepada sanad ini akan nampak kelemahan ini dan akan mengetahui bahawa hadis ini adalah dhaif. Satu poin menarik jika tuan-tuan dan puan-puan ulang kaji semula dua video Ustaz Engku yang saya ada kemukakan dalam video saya yang berjudul Ustaz Engku dan Isu Pokok. Video pertama daripada TikTok di mana Ustaz Engku dalam kereta sedang bercakap sambil pakai headset. Video ketiga yang Ustaz Engku sedang beri kuliah di masjid pada 17 September. Dalam keduanya itu Ustaz Engku ada sebut
bahawa dalam hadis-hadis, sabit dalam hadis-hadis, beliau tidak menerangkan, tidak berkata dalam hadis-hadis yang sahih. Seolah-olah ya, pada perspektif saya, pada pandangan saya, seolah-olah beliau tahu hadis itu tidak sahih. Sebab tu he just stopped short of saying that it is authentic. He just mentioned that it is in the ahadith of the Prophet. Okay, ini pada pandangan saya lah. Mungkin saya salah. Okey, itu yang pertama. Tak apa. Katakanlah kita bagi can hadis ini darjatnya sahih. Katakanlah, apakah teks hadis, apakah matan hadis, apakah maksud hadis itu membantu penghujahan Ustaz Engku bahawa kita ni dibolehkan bertawasul, beristighasah dengan minta daripada wali-wali, daripada orang-orang soleh, daripada tok syekh, tok guru dan sebagainya untuk mendoakan kita supaya mereka itu, wali-wali ini, tok syekh, imam-imam, orang-orang soleh ini boleh mendoakan untuk kita dalam kubur mereka, di alam barzah mereka. Okey, jom kita semak. Okey, maksud ataupun teks hadis ini. Sesungguhnya amal-amal kalian, amal ni berdoa termasuk juga amal, dipamerkan, dipersembahkan, ditunjukkan kepada siapa ya? Kepada kaum kerabat, bukannya kepada wali-wali tu. Sebagai contoh, saya bagi contoh ya, katakan saya Hafiz Firdaus, saya berdoa dengan bertawasul kepada Syekh Abdul Kadir Jilani agar Syekh Abdul Kadir mendoakan kebaikan untuk saya, misalnya ya. Lalu doa saya itu, andai hadis ni sahih, doa saya itu dipersembahkan, dipamerkan kepada, bukan kepada Syekh Abdul Kadir Jilani, tetapi kepada ahli keluarga saya. Okey, katakanlah contoh lain, saya ini berdoa dengan beristighasah kepada Imam Asy-Syafi'i supaya Imam Asy-Syafi'i mendoakan saya supaya bertambah-tambah ilmu, okey, sebagai contoh. Okey, alright. Tapi doa saya ni, ia adalah amal, ia tidak dipersembahkan kepada Imam Syafi'i. Sebaliknya, ia dipersembahkan, dipamerkan kepada ahli keluarga saya sendiri. Jadi, meskipun seandainya hadis ini adalah sahih, ia bukanlah dalil yang membantu penghujahan Ustaz Engku bahawa bolehnya bertawasul, bolehnya beristighasah dengan orang-orang yang telah mati, dengan alasan orang-orang yang telah mati ini mereka juga berdoa di dalam alam kubur, di dalam alam arwah, di dalam alam barzah mereka. Sebab hadis ini menunjukkan bahawa amal, doa itu termasuk amal kan? Doa termasuk amal, dipersembahkan bukan kepada tok wali, bukan kepada wali-wali tu, bukan pada syekh-syekh tu, bukan kepada tok guru, tetapi dipamerkan, ditunjukkan, dipersembahkan kepada kaum keluarga. Okey. Tak apa. Bagi can. Katakanlah di kalangan ahli keluarga ada orang soleh. Di kalangan ahli keluarga ada wali. Katakanlah ya. Okey. Jadi doa saya tu, katakanlah saya berdoa dengan bertawasul kepada atuk saya lah katakan, dan saya meyakini beliau seorang wali, seorang orang soleh. Lalu saya Hafiz Firdaus berdoa dengan bertawasul kepada atuk saya, meminta beliau mendoakan saya dari alam barzahnya itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada saya. Okey, apa ya hadis ini cerita? Apabila amal-amal dipamerkan kepada mereka, jika ia baik. Okey, khairan, jika ia baik. Baik ni nak ukur macam mana ya? Baiknya diukur apabila ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu bukan diukur mengikut kefahaman manusia, bukan diukur mengikut nafsu manusia. Barulah mereka bergembira dengannya. Dan jika sebaliknya, yang ini saya bertawasul dengan mereka, bertawasul dengan orang mati tu, sebaliknya, mereka ni, maknanya atuk saya tu, ini sebagai permisalan lah, saya tak nak gunalah atuk siapa-siapa lain, saya guna atuk saya sendiri sebab nanti jadi isu sensitif pula kan. Atuk saya tu akan berdoa untuk saya, ya Allah, janganlah kau matikan Hafiz ni sehinggalah engkau beri hidayah kepada dia sebagaimana engkau telah beri hidayah kepada kami. Okay? Ini sebagai permisalan. Jadi doa ini, pertama sekali sanadnya dhaif. Kedua, andai sahih sekalipun, ia tidaklah membantu
penghujahan yang cuba dibawa oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil, bahawa sebagaimana kita boleh minta orang soleh yang masih hidup untuk berdoa, kita juga boleh minta orang yang telah meninggal dunia untuk mendoakan kita, kerana sabit dalam hadis-hadis bahawa orang-orang yang telah meninggal dunia juga berdoa dalam alam arwah, alam barzah ataupun alam kubur mereka itu, ya. Alright. Jadi hadis ini tidak pun sedikit membantu penghujahan Ustaz Engku, tidak boleh menjadi dalil. Okey, di bahagian nota kaki, Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakan, saya adjust sikit angle. Okey, di sini saya saya highlightkan di situ. Dan dalam bab ini terdapat riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari di sisi Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat nombor 148. Akan tetapi sanadnya dhaif jiddan, dhaif yang berat, kerana dalamnya terdapat seorang perawi nama Muslamatu Ibnu Ali, dan dia seorang yang matruk al-hadis. Okey, matruk al-hadis. Baik, yang dimasukkan olehnya ialah hadis yang ini. Okey, kerana kalau kita dengar perkataan Ustaz Engku, beliau sebut sabit dalam hadis-hadis. Sabit dalam hadis-hadis. Jadi hadis-hadis ni plural. Jadi beliau tahu ada lebih daripada satu hadis. Kemungkinan besar hadis kedua yang beliau masukkan ialah hadis ini, ya, daripada kitab Al-Mu'jamul Awsat oleh Imam At-Tabarani. Beliau ini wafat tahun 360 Hijrah, nombor 148. Okey, hadis yang panjang, tapi memang kalau ada dilakukan amalan yang baik, maka mereka bergembira dan berbahagia, dan mereka pun berdoa, ya Allah, ini daripada fadilat, ini daripada karunia Engkau dan daripada rahmat Engkau, maka sempurnakanlah nikmat Engkau ke atasnya. Okey. Dan jika ditunjukkan amalan yang buruk pula, maka mereka pun berdoa, ya Allah, ilhamkanlah amal yang soleh yang Engkau redahi dengannya. Okey, dan dapat didekatkan diri dan dapat menggunakan amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Sayang sekali hadis ini adalah dhaif jiddan, kerana kalau kita baca, Imam At-Tabarani sendiri pun telah menerangkan bahawa telah berseorangan Maslamatu Ibnu Ali dalam meriwayatkan hadis ini daripada dua perawi ini. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakan dalam nota kaki mereka sendiri. Okey? Okey, tak apa. Dalam hal ini ada satu lagi riwayat. Satu lagi riwayat yang dikeluarkan oleh Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ini tokoh tabi'in, lahir 118 Hijrah, wafat tahun 181 Hijrah, dalam kitabnya Az-Zuhud. Okey, Kitab Az-Zuhud, hadis nombor 443. Hadis ini kalau dalam edisi Maktabah Syamilah tidak ada ahli hadis yang menerangkan darjatnya, ataupun mungkin ada, ini edisi tahqiq Syekh Mustafa Al-A'zami, tapi mungkin kerana konflik copyright dengan penerbit, nota kaki ataupun catatan daripada Syekh Al-A'zami tidak disertakan sama. Tapi tak mengapa, hadis ini telah pun dimasukkan sebagai salah satu hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadis As-Sahihah nombor 2758. Okey. Baik. Riwayat ini ada satu perkara yang perlu dipentingkan, bahawa ia merupakan kata-kata Abi Ayyub Al-Ansari. Ia bukanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya highlight sini, an Abi Ayyub Al-Ansari qala. Dia tak berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkataan sahabat, ini adalah asar sahabat. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu di sisi kami Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti generasi salafus soleh, apabila seorang sahabat berbicara tentang agama, lebih-lebih lagi apabila dia berbicara tentang perkara yang akidah, perkara berkaitan akidah, perkara berkaitan alam gaib, tidaklah mereka itu berbicara berdasarkan pandangan peribadi
atau buat-buat cerita sendiri. Sebaliknya ia adalah apa yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini asalnya adalah mauquf tetapi memiliki nilai marfu. Yang ini ianya adalah sesuatu yang beliau dengar daripada Rasulullah, cuma dalam riwayat ini beliau hanya menyebut qala saja. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini memiliki penguat, sesuatu yang semakna dengannya dalam riwayat Imam An-Nasai nombor 1833 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ia bukan lafaz yang sama tetapi dengan maksud yang sama. Dengan maksud yang sama, cuma doa dalam kubur tu yang tak ada. Doa dalam kubur itu tak ada ya. Jadi saya bacakan daripada kitab Az-Zuhud ini ya. Kitab Az-Zuhud ini berkata Abi Ayyub Al-Ansari, "Iza qubidat nafsul abdi talaqahu ahlur rahmati min ibadillahi kama yalqaunal bashira fid dunya." Apabila dicabut nyawa seorang hamba, lalu dia pun dibawa bertemu dengan ahli rahmat daripada kalangan hamba-hamba Allah. Yang ini dia dibawa ke alam barzah dan di sana dia berjumpa dengan roh-roh yang lain ya. Roh-roh yang lain daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sebelum itu sudah pun meninggal dunia. Okay, dan pertemuan mereka ini, perbincangan ini sama sebagaimana kehidupan di dunia. Ini dijelaskan dalam lanjutan di sini. Kama yalqaunal bashira fid dunya. Sebagaimana pertemuan. Al-bashira ni secara terjemahan harfiah pembawa berita gembira ataupun berita gembira ya. Maksudnya ialah orang-orang beriman. Sebab sesama orang beriman ni bila jumpa satu sama lain mereka gembira. Okey, mengucapkan salam apa semua kan fid dunya, dalam kehidupan dunia. Okey, kita di sini ya. Fayuqbiluna alaihi liyas'aluhu fayaqulu ba'duhum li ba'd anziru akhakum hatta yastariha fa innahu kana fi karbin. Maka mereka ni siapa mereka ini? Ahli-ahli rahmat, yang ini roh-roh yang telah pun meninggal dunia, yang sekarang ini berada di alam barzah. Maka mereka ini menghadap kepada orang yang baru meninggal dunia tu untuk mereka bertanyakan soalan. Okey, untuk memudahkan kefahaman para penonton, para pendengar, untuk memudahkan, saya beri satu nama lah kepada orang yang baru meninggal dunia ni ya. Yang iza qubidat ni, yang orang yang baru ditarik nyawanya tu, saya bagi nama mudah yang common, katakanlah nama Ahmad ya, nama Ahmad. Okey, jadi mereka ini tak sabar-sabar. Dan mereka ni pun tak sabar-sabar nak jumpa ataupun menghadap untuk berjumpa dengan Ahmad untuk bertanya soalan kepadanya. Tetapi berkata pula sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain daripada kalangan roh-roh di dalam alam barzah itu, perhatikan dulu saudara kamu ni sehinggalah dia tenang, sehinggalah dia relax. Kerana sesungguhnya dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan gusar. Kenapa ya? Ialah sebab nyawa dia baru ditarik oleh malaikat maut. Baru saja masuk ke dalam alam baru, daripada alam dunia ke alam barzah. Kemudian jumpa pula roh-roh lain. Dia dalam keadaan yang faham-faham lah ya. So mereka berpesan kepada sesama mereka, nanti bagi dia relax dulu, bagi dia settle down dulu, bagi dia buat macam rumah sendiri dulu, kemudian baru tanya. Okey. Jadi bila dah settle down apa semua, mereka menghadap kembali kepadanya ya. Fayuqbiluna alaihi fayas'alunahu. Okey, maka mereka menghadap kepadanya dan mereka bertanya kepadanya, ma fa'ala fulanun, ma fa'alas fulanah, hal tazawwajat. Mereka bertanya, apakah yang sekejap ya, saya highlight sebab ini sesuatu yang penting. Tak dapat. Boleh highlight ke? Okey, tak apalah. Kat sini ya. Apakah yang dilakukan oleh si fulan? Apakah yang dilakukan oleh si fulanah? Okey, fulanah perempuan. Apakah dia sudah bernikah? Okey, jadi roh-roh yang berada di dalam alam barzah ini,
mereka bertanya kepada Ahmad yang baru saja meninggal dunia, yang rohnya baru saja masuk ke alam barzah, apakah yang dilakukan oleh si fulan, apakah yang dilakukan oleh si fulanah, apakah dia sudah bernikah. Ini adalah satu bukti, satu dalil yang jelas bahawa orang yang telah meninggal dunia, roh-roh orang yang telah meninggal dunia, hubungan mereka terputus dengan orang-orang yang masih hidup di alam dunia. Mereka tidak tahu apa yang berlaku. Sebab itulah mereka ni tak sabar-sabar. Tak sabar-sabar apabila roh orang yang baru dicabut, dibawa ke alam barzah, mereka tak sabar-sabar nak tanya soalan. Sampai-sampai sebahagian mereka kata, relax dulu, bagi dia bertenang-tenang, bagi tenang. Dia dah relax, baru kita tanya soalan. Okey, jadi ini dalil bahawa roh-roh di alam barzah, orang-orang yang telah meninggal dunia, tidak tahu apa yang berlaku di alam dunia. Termasuklah apa yang mereka tidak tahu ialah seandainya orang di alam dunia itu berdoa dengan bertawasul kepada mereka, berdoa dengan meminta mereka ini mendoakan bagi pihak mereka kepada Allah. Mereka tak tahu, dan ini bukanlah sesuatu yang pelik kerana telah pun disebut di dalam Al-Quran. Surah Fatir, surah nombor 35 ayat nombor 22. Ingat ya, 35, 22. Surah Fatir, surah nombor 35 ayat nombor 22. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan tidaklah sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan engkau tidak akan dapat menjadikan orang yang dalam kubur untuk mendengar. Ini dalil yang sangat jelas, sangat qat'i bahawa orang di alam dunia ini tidak boleh bercakap-cakap sehingga orang di alam kubur, alam barzah boleh mendengar. Kecuali apabila terdapat hadis sahih yang menerangkan dalam beberapa keadaan tertentu Allah SWT mengizinkan mereka yang berada di alam barzah untuk mendengar apa yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh mereka yang berada di alam dunia. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, "Innallaha yusmi'u may yasha." Allah memberikan, Allah memperdengarkan, Allah mendengarkan kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi dalam hadis-hadis yang sahih memang diterangkan bahawa mangsa perang Badar di kalangan kafir musyrik, Rasulullah berbicara dengan mereka, dan pada ketika itu Allah izinkan mereka untuk dengar. Demikian juga dalam hadis yang sahih, apabila telah kita kebumikan seseorang itu, dia dapat mendengar tapak kaki kita beredar dari kubur. Ini adalah beberapa keadaan di mana ada hadis sahih yang mengecualikan daripada keumuman ayat ini. Adapun pada masa-masa yang lain, mereka yang telah meninggal dunia, yang berada di alam barzah, dalam alam arwah, dalam alam kubur, tidak dapat mendengar perkataan, ucapan orang-orang di alam dunia. Jadi, sia-sialah orang yang bertawasul dengan meminta, dengan berdoa, dengan beristighosah dengan orang yang telah mati, dengan anggapan dia minta orang mati tu yang tolong doakan, padahal orang yang telah mati tu tak dengar pun. Tak dengar dan tak tahu pun. Sebab macam di sini, tak tahu pun apa yang berlaku. Okey? Baik, kita sambung. Faiza, kita sekarang di sini. Faiza sa'alu 'anil rijali qad mata qablahu qala lahum innahu qad halak. Dan apabila mereka bertanya tentang seseorang lelaki yang mereka tak tahu, yang telah pun meninggal dunia sebelum itu, qala lahum, berkata Ahmad yang baru meninggal ni, qala lahum, Ahmad menjawab kepada mereka, sesungguhnya dia telah pun meninggal dunia. Fayaqulu, lalu mereka pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Okey, kenapa mereka ni tak tahu? Padahal kan hadis ini menerangkan, padahal kan riwayat ini menerangkan bahawa orang yang meninggal dunia tu rohnya terus dibawa ke alam barzah sampai dapat jumpa roh-roh yang lain. Okey, jadi yang dimasukkan di sini roh orang yang beriman, roh orang soleh, dia roh itulah yang dibawa
terus setelah dicabut daripada badan, terus ke alam barzah bersama roh orang-orang soleh yang lain. Adapun roh orang kafir ataupun orang yang banyak kemungkarannya itu, dia dibawa ke neraka terlebih dahulu. Okey, jadi inilah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia telah dibawa ke perut neraka, dan itulah fabi'satil ummi wa bi'satil murabbiyatu. Itulah seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk murabbi ni selalunya pendidik kan. Ini adalah satu kiasan yang berbentuk sindiran, memberi pengajaran kepada dia di dalam neraka itu. Okey, kita sampai ke poin yang penting, tempat yang penting. Qala, okey, berkata. Siapa yang kata di sini? Yang berkata ini ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Fayu'radu alaihim, sambung di sini, a'maluhum, maka dipamerkan, dipersembahkan, ditunjukkan ke atas mereka amalan-amalan mereka. Sekarang ni mereka ni siapa? Mereka ni ialah dari kalangan roh-roh yang berada di alam barzah itu. Okey, maknanya orang yang baru meninggal dunia tadi, apa nama dia? Ahmad yang baru meninggal dunia itu dipamerkan kepada dia atau kepada sesiapa lain yang baru meninggal dunia amalan-amalan mereka di dunia dahulu. Ia bukanlah amalan orang yang masih hidup di dunia. Kerana apa? Sebagai yang telah saya jelaskan tadi, orang-orang di alam roh ini tidak tahu apa yang sedang berlaku di alam dunia. Okey, fa iza ra'au hasanan Faiza ra'au hasanan farihu wastabsharu. Dan apabila maka apabila mereka melihat ia adalah satu yang baik, hasanan ni bukanlah bid'ah hasanah ya, of course bukan ya. Bid'ah hasanah ni orang yang buat bid'ah tu yang syok sendiri. Ia tidak pernah hasan di sisi Allah dan Rasulullah, ia hanyalah hasanah di sisi para pencinta bid'ah itu. Okey, maka apabila mereka melihat ia adalah baik, maka mereka pun bergembira dan berbahagia, dan mereka berkata, hazihi ni'matuka ala abdika fa'atimmaha. Ini adalah nikmat engkau wahai Allah atas hamba engkau, maka sempurnakanlah pahalanya, sempurnakanlah ganjarannya. Wa in ra'au su'an qalu, dan apabila mereka lihat amalan yang buruk, sebab di kalangan orang-orang yang soleh ni memang tak ada yang perfect, ada sikit-sikit kekurangan, ada sikit-sikit dosa kecil, maka qalu, mereka menyebut, Allahumma raji' bi abdika, ya Allah kembalikanlah hamba engkau ni, yang ni kembalikanlah dia ke jalan yang benar, ataupun dalam maksud diampunkan ya. Jadi betul di alam roh mereka ini berdoa, tetapi berdoa ini bukanlah kerana mendengar permintaan daripada orang di alam dunia, tetapi sesama mereka apabila mereka melihat amalan mereka sendiri. Jadi sekali lagi riwayat ini, asar ini, ianya sahih dan maksudnya sedikit pun tidak membantu penghujahan Ustaz Engku Ahmad Fazil bahawa kita ini dibolehkan untuk bertawassul dengan orang mati, beristighasah dengan orang mati, dengan erti kata kita minta orang mati itu tolong doakan bagi pihak kita kepada Allah. Atas alasan orang mati itu juga boleh berdoa di alam kubur, boleh berdoa di alam barzahnya. Okey, riwayat yang sahih yang ada, memang mereka berdoa, tetapi mereka berdoa urusan mereka. Mereka tidak tahu apa yang berlaku di alam dunia kerana sudah ada barzah, sudah ada tembok pemisah antara alam mereka dan juga alam dunia. Sebab tu disebut sebagai alam barzah. Jadi sama juga mereka pun tak tahu, tak dengar pun orang di alam dunia yang bertawassul kepada mereka, yang beristighasah kepada mereka, meminta mereka doa. Katakanlah di kalangan roh-roh di alam barzah ni ada wali-wali, ada orang-orang soleh, ada tok guru apa semua. Mereka ini tak tahu pun bahawa orang di alam dunia ada meminta mereka tolong doakan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, inilah riwayat-riwayat, hadis-hadis yang dimasukkan oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil bahawa orang yang sudah mati juga berdoa di alam arwah, di alam mereka ya. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Ustaz Engku, sikit ulang kaji sebelum kita tutup, riwayat Imam Ahmad, darjatnya dhaif.
Jika sahih sekalipun, tidaklah ia membantu kerana amal itu, doa itu dipersembahkan bukan kepada wali, bukan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, bukan kepada Syekh Nazim Al-Haqqani misalnya, bukan kepada sesiapa lain, tetapi kepada kalangan ahli keluarga sendiri. Dan ahli keluarga itu pun seandainya sahih, bila tengok orang tu berdoa dengan cara begitu, dia sendiri akan berdoa moga-moga Allah berikan hidayah kepada dia supaya dia berdoa dengan cara yang betul yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Riwayat kedua daripada Mu'jam, Al-Mu'jamul Awsat oleh Imam At-Tabarani, darjatnya dhaif jiddan, tak dapat digunakan untuk membantu hadis yang dhaif mahupun untuk dijadikan sebagai hujah. Yang ada ialah daripada riwayat Abdullah Ibnul Mubarak dalam kitab Zuhudnya, okey, dan ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kalau tak nak pakai penilaian Syekh Al-Albani, setakat ini saya tidak mengetahuilah mana-mana ahli hadis yang mensahihkannya. Okey, jadi jika kita pakai pensahihan tersebut, ya, hadis ini ataupun asar ini, ya betul, ada menyebut tentang orang-orang yang sudah mati berdoa. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu mereka berdoa tentang amalan-amalan mereka sendiri yang dipersembahkan, yang ditunjukkan kepada mereka ketika mereka di alam barzah ketika itu, ya. Mereka bukanlah mendoakan atas permintaan orang di alam dunia yang bertawassul kepada mereka ataupun beristighasah kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah hadis-hadis yang setakat yang saya tahu, seperti mana yang saya kata di permulaan tadi itu, ya, dalam kertas kerja yang dibentang oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani, juga oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil, mereka sendiri tak mengemukakan riwayat-riwayat ini, hanya Ustaz Engku yang mengemukakannya. Dan sejauh kajian saya, sejauh pengetahuan saya, inilah 3 riwayat yang ada. Seandainya ada hadis lain yang sahih, yang jelas menerangkan perkara ini, yang dapat menjadi hujah yang selari dengan apa yang cuba dibawa oleh Ustaz Engku, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kongsikan dengan saya dan sama-sama kita semak. Andai betul ia sahih, andai betul ia seperti mana yang diperhujahkan oleh Ustaz Engku, saya pun boleh membetulkan video saya yang ini, ya. Tetapi setakat ini inilah 3 hadis yang saya tahu ataupun 3 riwayat yang saya tahu, yang ringkasnya ia tidak pun membantu penghujahan Ustaz Engku Ahmad Fazil. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita kembali kepada yang sahih, kepada yang disepakati, yang ini boleh meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Cuma jangan dijadikan ia satu kebiasaan, jangan dijadikan ia satu kelaziman. Okey, yang pertama. Yang keduanya, meskipun dah minta orang soleh doakan kita, hendaklah kita juga tetap berdoa kepada Allah. Sebab adab, cara yang paling utama dalam rangka berdoa ialah kita berdoa direct kepada Allah, bukan dengan menggunakan perantara. Sebab itu kalau kita rujuk banyak doa-doa dalam Al-Quran, banyak doa-doa dalam hadis, kebanyakannya ialah para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu berdoa direct kepada Allah. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berdoa atau mengajar para sahabat berdoa direct kepada Allah SWT. Jika ada tawasul, yang paling banyak ialah bertawasul dengan nama-nama Allah, selari dengan hajat yang kita hendak mintakan itu. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.